Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Dan saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat. Dan kita harus mulakan pagi ini dengan ucapan rasa syukur sebab kita diberikan sekali lagi nafas untuk kita memulakan hari yang baru pada hari ini. 13 Ogos 2020, hari Khamis, 23 Zulhijjah 1441 Hijri. Bertemakan saya Fazli dan juga rakan-rakan saya. Saya Sofia Nur Solehatun dan pastinya bukan kami berdua saja di sini kerana walaupun di set ini hanya dua saja, tapi hari ini kita meletakkan rakan sekerja kita di kawasan yang tepi sikit sebab hari ini adalah hari istimewa bagi dia. Hari ini adalah 12 Ogos 2020. Tiap tahun kita meraihkan Hari Kidal Sedunia ataupun Left Handers Day. Ya, ianya adalah sebagai memberikan kesedaran kepada kita supaya kita ni lebih menghargai dan juga lebih kata orang tu memberikan tumpuan lah kepada orang yang kidal ni. Sebab orang yang kidal ni kadang kita dapat saksikan juga mempunyai pelbagai kelebihan, tetapi berlakunya sedikit kepayahan lah. Contoh kata paling senang kat sini, kalau contohnya kalau kita ni tulis tangan kanan, kawan kita sebenarnya kidal, dia tulis tangan kiri, jadi dia dah belaga dah kat sini kan. Tapi itu saya rasa bukannya ingat pula kan. Itu belajar tu. Bukan satu perkara yang besar sebenarnya kan. Sebab ada kajian-kajian yang mengatakan bahawa orang kidal ni mempunyai satu kepintaran, genius, kreatif dan sebagainya. Dan bukan itu saja, saya juga yang membaca kajian ini di mana orang yang bertengah kidal ni adalah lebih kuat emosinya, tak mudah beremosi, tak mudah marah. Adakah itu perkara yang betul, Ali Iskandar? Mana ada. Betul ke? Mana ada tak kuat emosi? Kuatlah ni. Itu salah. Apa khabar, Ali Iskandar? Alhamdulillah, Assalamualaikum semua. Oh, hari ini kira meraihkan Hari Orang Kidal Sedunia lah kan? Betul lah awak kat Pulau MHI Jadi sekarang saya ni? dipulaukan Hari Orang Kidal. Setiap 12 Ogos, memang 13. 13 Ogos, memang ini memang akan bersiaran lah. Untuk meraihkan Eli juga. Tak bergantung. Hari saya tidak bersiaran, saya tidak bersiaran. Tapi hari ini kebetulan saya bersiaran pada hari saya dalam kalangan 10% warga dunia yang kidal saja, sikit saja. Tapi bila berkaitan dengan emosinya lebih sikit berbanding dengan itu, saya pun tak boleh, sebab saya takut nak buat kajian tentang orang kidal ni, kerana kita kalau boleh nak cari fakta-fakta tentang ciri-ciri yang positif yang kita ada. Tapi itu antara hakikat yang kita terima lah. Manusia tidak sempurna. Walaupun dilihat ada kelebihan tertentu, ada juga cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan kidal ini. Cabarannya? Ya. Antara cabarannya seperti? Tertikus ini. Okey. Kami terpaksa menyesuaikan dengan menggunakan tertikus, menggunakan tangan kanan tau. Alah, kesiannya. Ya. Sehingga kini tiada tertikus yang direka untuk Tidak kidal. ada. Tak ada dalam kiri ya. Bayangkan, okey, right click dan left click ni mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi otak dah tune begitu. Dah disetkan begitu. Jadi bila tukar tangan, jadi jari dua ni akan memberikan fungsi yang berbeza juga. Wow. Sampai begitu. Itu antara cabaran ini dunia moden lah. Tapi saya tak perasan lah kan. Ingatkan biasa guna yang mouse tu sebenarnya biasa boleh kita gunalah kan. Rupanya agak payah untuk orang kidal Sebenarnya tak payah sebab disebabkan teknologi ni datang pada tahun 80-an 90-an kan. Jadi adaptasinya berlaku secara automatik. Maknanya mahu tidak mahu kita gunakan dengan tangan kanan, dan setelah pun kita pelajari yang jari tengah dan jari telunjuk ni adalah untuk fungsi kedua tempat tekan ni lah. Tapi proses untuk belajar tu adakah susah ataupun memang orang kata struggle lah? Kalau kita mula biasa dengan tangan kiri, nak tukar tu susah. Tapi kalau permulaan tu terus belajar dengan tangan kanan, itu insya-Allah okey. Tapi yang orang kata yang macam pegang gunting pun susah apa semua tu macam mana? Ini susah ni. Nak buka tin. Pembuka tin ni. Jadi saya sangat bersyukur dengan tin yang ada terus yang Boleh cabut ya. boleh cabut tu kan. Sebab ini kami terpaksa pegang terbalik. Kan? Okey, cuba tunjuk. Sofia tunjuk macam mana kalau tin macam mana. Alamak, tak ada tin. Tak apalah, bayangkan ini tin. Ini tin. Okey. Jangan. Okey, macam mana? Okey, jadi saya nak membayangkan macam mana awak lakukannya. Itu kan? Okey. Jadi kalian tangan yang kuat dan tangan kanan. Betul, kanan. Untuk memula sini. Betul. Jadi kami terpaksa sebaliklah. Sesuaikan untuk menjadikan ni tangan yang lebih dominan, yang kuat. Sebab kalau tidak, dulu saya pernah sampai macam nak terbalikkan tin untuk kalau nak puas pun terbalik juga. Wow. Okay. Faham tak perasaan kami? Tapi emosi. Betul lah, emosi lah. Kuat emosi. Okay. Ya.
kajian tu kata orang yang tangan kidal ni dia tak mudah beremosi. Oh, tak mudah. Dia lebih okey. kental kiranya. Orang daripada orang tangan kanan. tangan kanan ke? Cuma gunting, okey, sekarang ni bila semakin moden, gunting dah semakin universal. Maknanya gunting ni kan ada lekuk dia, yang sebelah kiri sama, sebelah kanan bersama. Jadi kalau kidal pun boleh guna, kanan pun boleh guna. Macam tu. Dan banyak lagi lah objek-objek lain seperti pisau belit ni. Pisau Kan? belit. Okey. Kalau Tapi masih boleh digunakan. Ya? Masih boleh digunakan tangan Mari kiri. saya tunjuk. Okay. Kalau penggunaan orang tangan kanan, guna. Macam ni lah. Okay. Nampak tak? Bahagian pelaras tu di dalam kan? Dia. Okey. Kalau kidal, pelaras tu di mana? Oh, dekat luar. Di luar. Pelaras ini, Okey. alat pelaras ini digunakan untuk kita- ibu jari. Kan dilaras dengan ibu jari. Tapi kalau orang kidal, gini. Nampak? Oh, terpaksa Sebelah guna sini. jari telunjuk pula. Ya, tak boleh terbalikkan sebab yang tajamnya di atas. Takkan kita nak pusing macam ni. Jadi itu antara cabarannya lah. Tapi insya-Allah setakat ni alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi kerana- cabaran-cabarannya tu Ya. orang kidal harus belajar cara menggunakan tangan kanan lah. Betul. Tidak ada mekanisme yang sesuai macam penggunaan teknologi ke apa dicipta khas untuk orang kidal. Belum ada lagi. Ada alat-alat tertentu seperti gitar, golf club dan sebagainya. Tetapi yang begini memang kita terpaksa belajarlah. ambil kelas tambahan lah Baik. untuk menyesuaikan dengan kehidupan seharian. Bagi kegiatan seharian seperti menulis, pernah tak Ali Iskandar cuba belajar untuk belajar menulis pakai tangan kanan? Kerana di bilik kuliah dulu, kalau mejanya sebelah kanan, itu ingat satu. tak? Ya. Tidak. Tak pernah. Macam mana Jadi, awak? Kami redha sajalah. Maknanya macam contoh kan papan tu Papan kan dari meja tu. sebelah kanan kan. Jadi untuk orang yang tangan kanan senang dapat merehatkan lengan ataupun tangannya. Betul. Kami kosong di sini. Tergantung je lah. Itulah keadaannya. Itulah yang harus kami hadapi dalam kehidupan ini. Patutlah Tapi kami mungkin- cekal. Tapi lebih cekal. Itulah dia. Mungkin inilah latihan yang mencekalkan kalian. Barangkali itu yang disebabkan itu diraikan Hari Kidal sedia. Kami sangat bersyukur. Apapun tak adalah special sangat. Cuma ini antara cabaran yang harus dilalui. Cabaran juga dihadapi oleh orang-orang lain ya seperti yang tidak mempunyai keupayaan untuk menyanyi dan sebagainya yang disebut sebagai tone deaf Ya. kan dan tak boleh situasi-situasi lain lah. Ya. Maknanya kita semua ada kekurangan. Dan dengan kekurangan itu sama ada kita nak jadikan itu sebagai alasan untuk kita tak jadi hebat ataupun kita boleh berusaha untuk mengatasi kekurangan itu. Ya, apa Saya saja sukakan kenyataan apa itu. saja pandangan ke kidal ke tak kidal ke kejayaan berkat usaha tu semuanya di tangan kita sendiri sebenarnya. Ya, betul. Itu yang paling Sama ada penting. kiri atau kanan tak kisah. Tak kisah lah, kan? Asalkan kita usaha. Asalkan berjaya. Kalau saya sekadar meraihkan saya kidal tapi saya tak ada usaha, saya malas, saya tak pergi ke mana pun. Betul. Jadi kita semua perlu berusaha. Ya. Okey. Ya. Baik, kita satu yang ingin diwawal kepada anda semua. Ini berlaku pagi tadi bagi anda yang mungkin akan memulakan perjalanan untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Di Jalan Kuching terdapatnya satu kemalangan yang telah pun menyebabkan orang kata traffic jam kesesakan selama 1 jam. Dan kalau kita lihat daripada navigasi Waze sendiri pun mengatakan bahawa berlaku kelewatan hampir 10 minit. Ya, jadi inilah antara penyebab utamanya kenapa agaknya berlakunya kesesakan di Jalan Kuching disebabkan ada kemalangan dan difahamkan juga ada minyak yang tumpah juga di sekitar jalan raya tersebut. Jadi kepada anda semua yang mungkin melalui kawasan tersebut ataupun saya tak tahu sama ada kemalangan tersebut telah pun selesai ataupun tidak, tetapi saya percaya bahawa kalau anda ingin melalui jalan tersebut, kalau boleh kita elakkanlah melalui jalan tersebut. Cari jalan alternatif. Anda disarankan untuk menggunakan lebuh raya Duke pada ketika ini dan kita ingin ingatkan agar anda untuk kekal berhati-hati di jalan raya lah. Apa saja boleh berlaku kan. Itu antara orang kata update pagi ini di lebuh raya di Kuala Lumpur. Ya. Baik, kita teruskan dengan perkongsian di dada-dada akhbar hari ini. Kita mulakan dengan Ali Iskandar, Berita Harian. Berita Harian. Okey, Berita Harian membawakan muka hadapan. Saya cuba sesuaikan Menggunakan menyelap kiri dah selesa. Hari ini kita guna semua tangan kiri lah. Cuba kita apa cuba. ni kita boleh. cuba. Kita cubalah. Boleh tangan juga. kiri, kan? Boleh juga. Tapi makan nasi tangan kanan ya. Okey. Okey, jangan takut ataupun tangguh jumpa bank. Ini Berita Harian bukan di muka hadapan. Peminjam individu yang hilang kerja atau dipotong gaji serta PKS yang masih terjejas perniagaan akibat COVID-19 diminta segera berjumpa dan berbincang dengan bank bagi membolehkan bantuan serta fleksibiliti pembayaran balik pinjaman dilanjutkan sebaik tempoh moratorium automatik tamat hujung bulan hadapan.
Timbalan Governor Bank Negara Malaysia Datuk Abdul Rashid Ghafur menjelaskan flexibility diberikan nanti tidak akan keluar dalam laporan sikris peminjam. Jadi ni takut bila minta penangguhan, bukan penangguhan lah, macam pembayaran secara fleksibel ni kan, dia risau akan Kita tercatat khawatir. dalam rekod dan sebagainya. Jadi jangan takut. Daripada kita buat diam ni lagi susah kan. Okey, anda boleh baca lanjut di muka surat pertama dan juga muka surat 2 dalam berita harian. Baik, saya Okey, teruskan silakan. di New Straits Times. Ini berkenaan dengan terjumpanya ataupun dihasilkan satu vaksin yang baru di Rusia, tetapi apa yang dikatakan oleh pakar-pakar, don't board the Sputnik V yet. The Malaysia should not rush into obtaining the Russian vaccine against COVID-19, and experts says the lack of clinical trial data makes it virtually impossible to know if the vaccine is safe. Dan dikatakan di sini, the vaccine said to offer sustainable immunity against the coronavirus has yet to be validated with a dossier of clinical trials and data. The public health specialist Dr. Maznah Daluy said while the superpower might have come up with a viable vaccine, experts said it was still in the dark over the veracity of the claim. Jadi ini dihasilkan di Rusia seperti kita kongsikan semalam juga. Namun ia belum lagi disahkan sama ada ia boleh digunakan untuk betul-betul sama ada mengurangkan kadar jangkitan ataupun menghilangkan jangkitan sepenuhnya. Jadi perlukan lagi banyak data dan juga kajian dilakukan. Jadi Malaysia memilih untuk tidak mengambil jalan ini dan melihat dulu, kita tenangkan dulu dan melihat bagaimana sebenarnya vaksin ini yang sebenarnya dilihat oleh negara-negara lain, termasuk antaranya Latin America dan juga Middle Eastern dan juga beberapa negara lain di seluruh Asia yang ingin mendapatkan vaksin ini. Tapi kita memilih untuk menunggu dahulu untuk melihat adakah ini sebenarnya boleh membantu kita di Malaysia. Dan saya percaya bukan saja Malaysia, malahan negara-negara lain pun turut sama terneti-netikan apakah vaksin yang sesuai digunakan. Sebab kita takut vaksin itu memang kita dalam kajian adalah untuk kita mengurangkan risiko pandemik COVID-19 atau COVID-19, tetapi kita takut ada kesan-kesan yang lain pula kan. Dan juga genetik yang digunakan untuk kajian itu adakah sesuai untuk digunakan bagi kita di sini di Asia dan sebagainya. Okey, baik, daripada perkembangan vaksin yang dicerita dari Rusia, NST, saya nak terus saja kongsikan ini dia yang dipaparkan dalam harian Metro 1-2 hari ini. Memang cerita ini memang begitu panas sekali, ada saja rentetan-rentetan yang berlaku kesinambungan daripada peristiwa Asri Janggut ini kita tahu kes Asri Janggut ini. Kali ini timbul isu solat Asri Janggut memohon maaf dan antara lain turut dipaparkan di harian Metro juga. KPN sifatkan kenyataan keterlaluan, 5 direman SPRM untuk bantu kes rasuah, 230 penguatkuasa lancar serbuan. Okey, ini dia butiran terus berkenaan dengan Asri Janggut ini. Katanya, saya mengakui kebodohan, kesilapan saya dan reda atas apa yang berlaku. Sekali lagi, saya ingin memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama PDRM dan juga ATM di atas segala kesilapan saya. Saya mohon maaf sangat-sangat. Itu kata daripada pengasas Hot Burger iaitu Muhammad Asri Hamid, 42 tahun, yang mencetuskan kontroversi dengan menuduh kebanyakan polis dan juga tentera tidak solat. Dan perkara tersebut turut dipandang serius daripada Ketua Polis Negara sendiri, yang mana menyifatkan dakwaan yang dibuat oleh pengusaha Hot Burger Malaysia, Muhammad Asri tersebut adalah salah satu perkara yang tidak terjangka, di mana mengatakan bahawa anggota PDRM ini tidak menjaga solat. Beliau berkata isu berkenaan tidak sepatutnya dibangkitkan dalam halayak ramai. Dan Tan Sri Abdul Hamid Bado juga berkata bahawa pihaknya menjadikan prasarana dan juga sentiasa memberi ruang untuk setiap pegawai serta anggota polis melaksanakan kewajipan masing-masing. Dan katanya setiap calon konstable dan juga pegawai bagi pengambilan baharu juga diwajibkan menjalani ujian agama. Itu ada ya. Kalau nak masuk polis sekarang ni pun kena juga ada pengetahuan tentang isu-isu agama ataupun pengetahuan tentang agama itu. Itu satu tuntutan. Pada masa yang sama kita belajar kita tak boleh pukul rata lah. Sikap ini sikap individu. Jadi jangan disebabkan satu individu kita pukul rata semuanya begitu. Kan? Jadi ini pengajaran untuk kita semua. Walaupun kita mahu berkongsi sesuatu, kita harus kenal pasti sebelum kita berkata adakah betul kita mengatakan pihak ini mewakili semua yang lain juga. Ini perkara kita belajar daripada situasi inilah. Betul. Kan? Salah satu lagi, kalau kita nak menyampaikan pelbagai maklumat, saya rasa platform media sosial ni harus kita pandang begitu jauh juga. Kita perlu tahu baik dan juga buruknya. Apa yang kita buat kadang-kadang kita tahu emosi kan. Yang orang Kedah tahulah macam mana kan.
Ya, dan implikasi kita sebenarnya dan kelakuan kita itu kita kena fikir jugalah dengan sewenang-wenang yang mengikuti perasaan kita. Dan kita jadikan perkara ini sebagai iktibar dan semoga peringatan bagi semua, tak kira di mana jua kita berada, sama ada di media sosial ataupun mereka yang meletakkan video-video di media sosial sebagaimanapun, ini menjadi satu peringatan yang cukup besar bagi kita semua. Baik, satu perkongsian lagi di utusan Malaysia ya. Ini berkenaan dengan satu kekeliruan di Kangar, penduduk di kawasan Sanglang Kedah yang bersempadan dengan Sanglang Perlis mendakwa mereka menjadi mangsa keadaan apabila tidak dapat bergerak ke mana-mana, termasuk mendapatkan bekalan makanan berikutan kekeliruan yang berlaku. Masalah ini timbul apabila penduduk yang membuat saringan di Klinik Kesihatan Kuala Sanglang Perlis dipakaikan gelang merah jambu walaupun rumah mereka di Sanglang Kedah, dan isu ini dibangkitkan oleh salah seorang penduduk di situ yang mengatakan bahawa mereka menjadi mangsa kerana mereka tidak memberitahu alamat di Perlis. Jika tidak pergi buat ujian saringan, polis akan datang tangkap. Mereka tidak pula beritahu bahawa siapa yang tinggal di Kedah tidak perlu buat ujian saringan walaupun kad pengenalan kami beralamat Perlis. Jadi ini kekeliruan yang berlaku dan difahamkan juga antara kawasan yang tidak dapat bekalan makanan pada ketika ini disebabkan kekeliruan ini, dan kita mengharapkan agar situasi ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Ya, kita harapkan kepada mereka yang berada dalam kawasan PKPD bersasar ataupun TEMCO ini, kita harapkan bahawa anda mengikuti segala arahan yang telah pun dikeluarkan, sebab kita dapat lihat juga ada segelintir daripada individu yang berjaya untuk meloloskan diri mereka, jumpa pula dekat tempat lain disebabkan mereka ini menggunakan lorong-lorong tikus. Dengan alasan kalau dah ditangkap, mereka kata bahawa mereka ni nak cari barang-barang keperluan. Sepatutnya kalau kita berada dalam kawasan TEMCO ini, tidak perlu untuk kita mencari barang keperluan, segalanya akan diberikan kepada kita, kan? Jadi pendek kata dekat sini, kalau anda didapati bersalah, anda bakal untuk dikenakan hukuman RM1,000 tu pasti. Jadi janganlah untuk kita menggunakan lorong-lorong tikus untuk kita pergi ke mana-mana saja, duduk saja dekat kawasan rumah sampai tempoh TEMCO berakhir. Kita dalam perjuangan ini sejak bulan Mac sehingga kini dah bulan Ogos. Jadi apa kata kita hormati sahaja segala arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan sendiri. Ini adalah untuk keselamatan kita. Baik, pastinya banyak lagi perkongsian yang kita ingin tampilkan kepada anda semua. Baik. Okey. Sikitlah. Ini cabarannya daripada PKP kepada PKPD itu tak ada masalah. Sebab dah PKPP, bila dah longgar jadi balik PKPD. Jadi kita harap sokongan dan juga kerjasama daripada rakyat di tempat yang terkesan. Okey, kita nak bawa kepada perbincangan berikutnya. Ini tentang isu yang diperdebatkan di sidang parlimen yang sangat hangat. Cuma kita nak bawakan perspektif rakyat ni yang menabung di tabung haji dengan niat apabila cukup sampai masa dapatlah menunaikan rukun Islam yang kelima ni. Tetapi dalam keadaan begini dengan kekecohan dan sebagainya, sebagai datuk nenek kita, makcik-makcik di kampung sana, apa yang mereka rasakan tentang situasi tabung haji. Jadi kita nak dapatkan maklumat lebih lanjut sebab berdasarkan maklumat yang dikongsikan dalam media dan sebagainya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri merancang untuk mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri sama ada isu ini dapat diselesaikan dengan penubuhan ataupun dengan kewajaran penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI. Jadi kita nak dapatkan perkembangan terkini tentang situasi ini di talian sekarang ini ialah Yang Berhormat Ahmad Marzuk Syahari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sendiri. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YB, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, YB, terima kasih banyak baik, alhamdulillah. Terima kasih sudi untuk berhubung dengan kami. YB, setakat ini yang terkini kita dengar selepas panas diperdebatkan, tak tahu sama ada perdebatan tu perdebatan yang sihat ataupun sebab saling tahan menahan perbualannya ataupun perbahasannya. Setakat ini yang kita dimaklumkan, YB Menteri mahu berjumpa dengan Perdana Menteri untuk membincangkan tentang situasi tabung haji ini dan melihat kewajaran RCI itu ditubuhkan ataupun tidak. Setakat ini apa yang boleh kita perolehi, YB? Okay, terima kasih Adib. Pertama sekalinya, isu yang berkaitan dengan tabung haji ini sudah lama diperdebatkan, sama ada di zaman kerajaan sebelum daripada ini khususnya, yang mempertikaikan soal transaksi dan tata kelola kerajaan khususnya di zaman kerajaan Pakatan Harapan lah. Okey, bila kali pertama ini kita bersidang secara penuh selepas pertukaran kerajaan, maka berbangkit isu ini banyak dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen. Termasuk daripada kerajaan dan juga pembangkang.
maka sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita mengamati dan meneliti semua fakta-fakta dan hujahan-hujahan yang disebut oleh ahli parlimen dalam parlimen. Dan waktu sesi penggolongan pada beberapa hari yang lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli telah buat penggolongan bahawa akan meneliti soal kewajaran penubuhan RCI terhadap isu-isu yang berbangkit. Kerana sebagaimana kita tahu bahawa yang berbangkit ini isu yang sangat kompleks. Yang berkaitan dengan soal pelaburan, soal tata kelola yang lebih teknikal dan spesifik. Jadi penyelesaiannya tidak akan ada kalau tidak ada satu badan bebas yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi bukan itu matlamat asal untuk kita kalau ditubuhkan apa-apa jawatan kuasa untuk menyiasat termasuk RCI. Yang paling penting kepada kita ialah untuk mengembalikan keyakinan pendeposit dan juga keyakinan umat Islam di Malaysia. Kerana kita tahu bahawa tabung haji ini pendepositnya seramai 9.3 juta. Jadi mereka ini masih awang-awang untuk mengetahui apa sebenarnya berlaku dalam tabung haji. Ya, betul. Dan kita tahu bahawa khususnya perdebatan dalam soal akaun ini, soal tata kelola ini, dia tidak akan ada ending. Speaker tak boleh nak menentukan yang mana betul, yang mana salah. Sama juga bagi pihak kerajaan perlu meneliti secara lebih mikro terhadap isu ini. Jadi kewajaran untuk menubuhkan RCI itu akan dipertimbangkan oleh kerajaan dan itu pun sudah mengambil perhatian di peringkat Perdana Menteri sendiri dan juga semua pimpinan masyarakat dalam negara kita daripada di bandar sampai di kampung-kampung bercakap soal tata kelola tabung haji. Jadi the best solution ialah kita buat satu penyiasatan yang bebas. Ini pada pandangan semasa kerajaan. Apapun soal kewajaran untuk sampai ke peringkat RCI itu akan dilumatkan dalam mesyuarat jemaah menteri dalam masa yang terdekat ini. Okey, baik. Dengan persepsi kekeliruan rakyat terutamanya 9.3 juta pendeposit ini, untuk setakat ini sementara menantikan keputusan sama ada akan ditubuhkan badan bebas ataupun RCI itu sendiri, bagaimana ahli-ahli parlimen dan juga pemimpin dapat meredamkan sedikit kegusaran dan kekusutan ini, sebab kita bercakap tentang tata kelola dan kita tidak mahu menuding jari kepada mana-mana pihak, sama ada kerajaan ke pembangkang ke, sebab kedua-dua ni apabila menjadi kerajaan menguruskan badan yang sangat-sangat penting ni. Bagaimana YB melihat ini? Okey, apa yang menariknya pada kali ini apabila timbulnya desakan untuk penubuhan RCI dalam parlimen, ianya daripada dua belah pihak, bukan daripada kerajaan saja untuk menilai tata kelola zaman kerajaan sebelum ini yang memerintah selama 22 bulan, tetapi juga daripada pembangkang. Jadi bagi pihak kerajaan, kita meneliti secara serius terhadap dua desakan ini daripada dua pihak. Jangan berlaku. Biasanya akan ada satu sokong, satu tak sokong. Tapi ini daripada dua-dua pihak. Jadi kebarangkalian untuk sampai kepada penubuhan RCI itu sangat tinggi. Apapun kewajaran itu masih dalam penelitian kerajaan dan akan dilumatkan dalam mesyuarat kabinet. Baik. YB, terima kasih banyak atas perkongsian. Sehingga setakat ini, keyakinan pendeposit telah kita umumkan oleh Menteri Agama pada beberapa hari yang lalu bahawa akan diperlumatkan, akan diperbincangkan soal kewajaran RCI. Kita melihat feedback yang sangat menarik dan keyakinan itu makin memulih daripada rakyat terhadap kesungguhan kerajaan untuk menjaga amanah wang pendeposit 9.3 juta umat Islam dalam negara kita. Baik, itu dia. Dan kita harapkan ada perkembangan yang positif selepas ini. YB, terima kasih banyak atas perkongsian maklumat. Okey. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum. Yang berhormat Ahmad Marzuq Syari, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama. Jadi setakat ini kita nantikan perkembangannya lah. Akan dibawakan dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan akan diputuskan sama ada perlu ataupun tidak diwujudkan RCI ini ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ini. Sebab ini kes yang dimohon ataupun isu dimohon oleh kedua-dua pihak untuk dibincangkan ataupun dibawa dicari jalan penyelesaian. Dan setakat ini kita nak tahu jugalah sejauh mana kita faham tentang RCI ini. Kan, kenapa
tak boleh ke ada SPRM ke dan polis ke saja atau pihak-pihak berkuasa yang sedia ada? Kenapa perlu diwujudkan satu badan yang lebih yang berbeza Khusus, ya? untuk menyelesaikan ataupun melihat isu seperti ini? Untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pengaziz politik di talian video sekarang jauh dari Sintok. Hello, Assalamualaikum. Okey. Ya, sihat Prof? Ya, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Prof pastinya mengikuti juga perdebatan yang sangat hangat berkaitan dengan isu tabung haji ini. Kalau boleh nak ulas sikit, silakan. Ya, ialah perdebatan ini bukan benda baru kan. Ketika Barisan Nasional masih lagi dalam kerajaan pun ada dah usul supaya diadakan RCI kan, Royal Commission of Inquiry kan, terhadap kes ini kan. Khususnya berkaitan dengan dengan dividen yang diperolehi oleh tabung haji. Yang mana sebab tabung haji ni kalau ikutnya tidak ada keuntungan kan ketika itu kan, ada deposit berlaku kan. Tapi dividen masih diberikan kan. Jadi ada usul lah untuk dikemukakan ketika zaman BN ketika itu kan. Sebab zaman Pakatan Harapan jadi kerajaan ada usul supaya melihat dari segi perkara itu juga, dan juga dalam sama macam mana pembagian, maksudnya adanya syarikat-syarikat ataupun institusi di bawah tabung haji yang dijual kepada pihak luar, dikatakan pihak bukan Melayu sebagainya kan. Jadi ini menyebabkan berlakunya polemik lah di kalangan rakyat yang melihat adakah berlaku salah guna kuasa ataupun rasuah dalam proses tersebut kan. Jadi oleh kerana itulah ada tuntutan lah untuk diadakan RCI ini supaya kita mencari the truth lah, kebenaran apa sebenarnya yang berlaku dalam transaction ke proses lulusan dan sebagainya. Jadi ini yang menyebabkan adanya cadangan di Parlimen supaya diadakan RCI lah untuk tabung haji. Okey. Kepada yang bimbang tentang situasi ini, silalah sebab dapat dividen, dapat bonus, dan kita bila cakap tentang menabung di satu institusi Islamik ini, kita mahu dapatkan bonus dan juga hibah ini dalam keadaan yang selesa dan kita rasa ini berhak untuk saya perolehi dan sebagainya. Tetapi situasi ini buat kita rasa macam ni kalau saya dapat ni adakah halal dan sebagainya kan. Jadi dengan penubuhan RCI misal kata ia diwujudkan, bagaimana ia berfungsi dan apa yang boleh dicapai daripada penubuhan ini? Saya rasa untuk pengetahuan umum RCI ini adalah Suruhanjaya Siasatan yang dibentuk untuk menyiasat isu-isu berkaitan dengan isu-isu melalui kepentingan awam lah. Dan dia ditubuhkan berdasarkan Akta Siasatan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 yang mana kalau kita lihat sejarahnya lah, banyak negara Commonwealth memang ada wujudkan satu bentuk Suruhanjaya begini untuk menyiasat kes-kes ataupun isu-isu yang adanya kepentingan umum. Dia tak semestinya, dia tak sama peranan dia macam mahkamah biasa kan. Ia ni macam ad hoc ataupun semandara, macam tribunal semandara yang diwujudkan untuk menyiasat satu-satu isu penting. Jadi dalam konteks ini biasanya yang mencetuskan idea untuk diadakan RCI ini adalah pihak kerajaan lah, kerana adanya tuntutan daripada pihak rakyat dan malah pembangkang ataupun NGO sebagainya yang dirasakan isu ini sangat penting untuk diselesaikan segera oleh negara lah. Jadi mereka akan mengusulkan selalunya kerajaan melalui Berjabatan Pegawai Negara akan mengusulkan kepada pihak agung untuk diadakan RCI dan dapat perkenan daripada pihak agung dan daripada situ dibentuk dan dilantiklah dan senarai para ahli Suruhanjaya akan dilantiklah. Numbersnya gantung pada kehendak dan tuntutan ketika itulah berapa ramai ahli Suruhanjaya akan dilantik, dan kebanyakannya daripada pakar-pakar perundangan, aktivis sosial sebagainya lah akan dilantik. Ahli akademik juga akan dilantik dalam itu kan. So dalam konteks ni mereka diberi tempoh lah. Boleh jadi pendek. Macam kita contoh ada tribunal RCI wak kalian berlaku dalam 17 hari dalam siasatan tu perbicaraan tu dan ada yang tempoh sampai setahun pada dalam perbicaraan Jadi tempoh tu akan ditentukan, dan apabila yang penting ialah selepas proses tu berjalan saksi dipanggil dan mesti macam perkiraan lah. Dipanggil, disoal siasat dan sebagainya. Dan mereka akan keluarkan satu laporan lah. Laporan mengatakan apa sebenarnya yang berlaku dalam ni.
Dan laporan itu haruslah berasaskan pada TOR lah, term of reference daripada pihak berkuasa negara lah. Khususnya hanya pada RCI ini. Dan keputusan ini nanti kalau dah dikeluarkan akan bergantung pada kerajaan lah, sama nak ambil tindakan dan sebagainya, atau bawa pada ke mahkamah sebagainya kepada pihak-pihak yang didapati bersalah atau melakukan salah guna kuasa dan sebagainya. Dan proses perundangan seterusnya akan dilakukan lah. Tapi pertama, RCI ini hanya untuk beri pendedahan kepada umum apa yang sebenarnya berlaku dalam isu-isu ini dan memberi gambaran jelas lah rakyat supaya faham, okey, inilah sebenarnya sesuatu yang berlaku dan apa proses-proses seterusnya lepas RCI ini yang harus dilakukan lah oleh pihak kerajaan. Okey, itu dia. Kepada yang belum tahu barangkali kenapa dilihat kewajaran ataupun disyorkan untuk ditubuhkan RCI, Prof dah memberikan penjelasan. Prof, terima kasih banyak atas perkongsiannya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pengasis politik. Jadi pastinya ini sesuatu yang harus kita teliti, terutamanya kepada pendeposit di tabung haji ini, kerana nak tahu di penghujung macam bagaimana. Bukan soal nak menunjuk jari kepada mana-mana pihak, siapa yang salah kelola dan sebagainya, tetapi bagaimana untuk ditambah baik atau diperbaiki kelemahan yang ada, ya, supaya kita simpan duit itu, kita dapat pergi haji, dan kalau ada dividen dan bonus dan sebagainya, kita terima dengan hati yang selesa, yang seronok lah, kan. Bicara berkaitan dengan amanah dan kepercayaan rakyat ni, kan, ni satu isu yang cukup penting dan perlu diberikan penekanan lagi. Betul. Kita bercakap tentang simpanan daripada usia muda, tau. Bukan yang kaya terus masuk duit tu. Betul. Betul lah, macam Meli katakan tadi, sebenarnya yang pendeposit ini sebenarnya bukannya daripada umur yang muda-muda, kan, atau nenek kita mungkin yang berada dekat kampung pun mereka nak tahu juga bagaimanakah agaknya penyaluran wang mereka itu, adakah masih lagi ada di dalam tabung haji dan sebagainya. Dan saya rasa kewujudan RCI ini ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ini juga penting, bukan saja untuk kita menyelesaikan masalah-masalah isu-isu yang lama, malahan mungkin ada penambahbaikan yang mungkin mereka boleh capai untuk di masa yang akan datang, untuk penambahbaikan RCI itu sendiri. Kalau kita bertelaga tentang perkara ini, mari kita ingat kembali dulu-dulu orang nak pergi haji, kan, mereka simpan duit di atas tiang rumah. Kemudian ada kalanya bila tamu datang ke rumah, ini cerita daripada Profesor Ungku Aziz sendiri. Kenapa ditubuhkan tabung haji itu? Masuk ke rumah di kampung ni, letak duit simpanan di atas tiang tu, kemudian bila naik ke rumah, duit tu jatuh. Jadi ni duit apa ni? Oh, duit simpan untuk pergi ke naik haji. Pergi naik haji. Jadi disebabkan tidak ada sistem untuk menyimpan wang tu, jadi ditubuhkan tabung haji. Niat perubahan tu sangat-sangat luhur. Jadi harapnya tata kelola juga dapat diluhurkanlah selepas ini. Okey, itu cerita dia tentang tabung haji. Kita harap satu perkembangan positif selepas ini. Dan tibalah masanya untuk kita ke Cerita Bulan Merdeka. Ini segmen yang sangat menarik. Kita belajar perkara yang baru setiap hari, terutama sekali bercakap dengan negara kita, sejarah macam mana. Kalau kita tak kenal negara kita, maka kita tak cinta. Jadi ini adalah satu segmen yang sangat-sangat penting. Okey. Okey, hari ini kita nak cerita tentang satu monumen yang sangat-sangat menarik sebab dia sebut Tugu Negara je. Apa yang terbayang di fikiran? Tugu Negara adalah untuk kita memperingati jasa pengorbanan tentera kita, askar dan juga rakyat Tanah Melayu waktu ketika dahulu. Okey, dan dalam kepala objek mana disebut Tugu Negara? Yang kita dapat melihat prajurit-prajurit negara kita, memang figuranya itu yang menjadi satu yang kita ingat sentiasa dengan lah. pegang bendera Malaysia semua Kan? Tetapi yang askar-askar pegang bendera tu, kan? Tetapi di kawasan itu ada satu lagi memorial perang yang kita bila masuk di pekarangan tu, kita tengok macam tu dah, kita lalu, okey. Sebab kita nak menuju ke tugu yang ada askar-askar tu. Sebab itu lebih lihat sebagai lebih photo friendly lah. Tetapi ada satu tugu sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda ni. Ini untuk memperingati askar-askar atau tentera yang gugur pada Perang Dunia yang Pertama. Mari kita tengok gambarnya sikit, kita kongsi dengan anda. Ini antara monumen yang terlepas pandang. Okey, ini proses dalam pemindahan. Okey, ini dia. Ya, To Our Glorious Dead ini dibawa ke kawasan ini pada tahun 1961. Sebelum itu ia dibina dan diletakkan di Jalan Tugu.
di bahagian ataupun sekarang ni Jalan Sultan Hishamuddin depan stesen kereta api, tapi kemudian dialihkan dan diletakkan di kawasan Tugu Negara di Botanical Garden. Ini yang terkini lah, visual yang terkini yang kita bawakan kepada anda. Sebenarnya, sebenarnya banyak kekeliruan kerana ramai yang tak tahu, ini adalah sebenarnya asalnya dikenal sebagai Tugu Cenotaph. Dan ia mempunyai indikasi yang lebih lama sebenarnya dan berada dengan kita daripada Tugu Negara. Dan mula daripada tahun 1920-an lagi yang dibina oleh British sendiri. Dan selepas Perang Dunia Kedua, terjadilah juga antara perubahan yang dilakukan antara detik-detik bersejarah selepas Perang Dunia Kedua. Jadi seperti Ali sebutkan tadi, dia digerakkan lebih dekat sedikit dengan Tugu Negara. Kerana mempunyai monumen dan juga peringatan sejarah yang sangat penting. Kita tak rasa terkesan sangat sebab ini membabitkan askar British sebenarnya. Warga Britain dan juga India yang terbabit dalam Peperangan Dunia Pertama dan tanah Melayu juga tidak begitu terkesan. Kerana kalau ada serangan pun berbanding dengan serangan Jepun, kita hanya yang terkesan di Pulau Pinang saja diserang oleh tentera laut Jerman. Tapi ini turut diletakkan sebagai peringatan bahawasanya negara kita melalui satu tempoh yang sangat sukar. Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Jadi semua kita melihat ini dan mengambil iktibar peperangan ini, nampak apa yang kita boleh bangga dengan nama-nama yang ada di situ. Maknanya kita akan kehilangan orang yang kita sayang, kan? Dan kita memperingati pada setiap tahun dalam hari peringatan dan sebagainya, tetapi mengajar kita ia tidak memberikan apa-apa manfaat peperangan ini. Jadi kalau anda ke Tugu Negara, sebelum bergambar tu amati dan lihat monumen ini, memorial ini, Cenotaph ini, dan kemudian fahami sejarah negara kita. Saya kira sebelum kita melihat atau meninjau kawasan tersebut, elok juga kita baca buku sejarah, kita kenal dahulu sebelum kita ke sana. Kalau kita ke sana, setakat nak bergambar saja, kita tak tahu apakah maksudnya kan. Tapi itulah, kalau kita pergi dekat sana, adalah tanggapan-tanggapan yang nakal, jahat, mengatakan bahawa kenapalah agaknya kan kita menubuhkan tugu tersebut. Sebenarnya kan ada yang kata bahawa ini adalah untuk menaikkan semangat British dan sebagainya. Itu satu persepsi yang salah sebenarnya kan. Dan ada juga yang mengatakan bahawa yalah, kalau pergi sana jangan pandang ni lah, kita terus straight pergi dekat Tugu Negara yang betul-betul tu kan. Tak perlulah macam tu sebab kita ni dah mencapai kemerdekaan kan, dan perkara tersebut kita anggap sebagai sejarah lama kan. Kita kena tengok jugalah. Kita tak boleh nafikan apa yang wujud dalam sebelum itu lembaran sejarah negara kita. Okey, itu antara perkongsiannya. Kalau anda ada sebarang perkongsian menarik berkaitan dengan sejarah kemerdekaan dan juga sejarah kebangsaan Malaysia ini, boleh kongsi kami di Facebook ataupun hubungi penerbit dan sebagainya. Mungkin di tempat anda, di kampung anda kan, boleh dikongsikan objek ke, tempat ke atau peristiwa tertentu yang boleh dibawakan di Malaysia hari ini. Kita ingin dengarkan. Dan kita akan kembali ke topik hari ini adalah berkenaan dengan Hari Kidal Sedunia. Dan selepas ini kita berehat sedikit. Kembalinya kita akan bersama dengan seorang individu yang pasti boleh memberikan lebih inspirasi sebagai seorang yang bertangan kidal segalanya di Malaysia hari ini. Cuba pilih tangan kiri. Kan? Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi bagi anda yang baru sahaja bersama kita. Dan di segmen kali ini kita akan membincangkan sebenarnya antara cara belajar matematik dengan cara tersendiri. Dan hari ini kita juga meraihkan 13 Ogos sebagai Hari Kidal Sedunia, World Left Handers Day. Dan guru yang kita bawakan hari ini iaitu Cik Siti Fatin Sobirah Muhammad Syarul Zaman, seorang guru matematik juga seorang kidal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih meluangkan masa hari ini. Sama-sama. Di hari ini Cik Fatin nak tunjukkan sedikit sebanyak apakah mungkin cara pembelajaran matematik menggunakan tangan kiri. Ya. Okey. Ya, tapi sebelum itu mungkin kongsikan sedikitlah mungkin antara yang menjadi cabaran Cikgu Sobi, juga dikenal sebagai Cikgu Sobi ya, apabila mengajar ataupun belajar matematik ketika dulu. Kalau mengajar, bagi saya cabaran untuk mengajar sebab kita tangan kiri kan. So kita lebih kepada menghadap whiteboard. Okey. So kita kalau tangan kanan kan dia macam ni, boleh tengok sini kan. Kalau ni kita kena praktis macam banyak kena praktis macam mana jangan bagi terlalu banyak menghadap whiteboard. Sebab kita nak communicate dengan student kan. Kita nak membelakangkan pelajar kita. Membelakangkan, ya betul. Lepas tu, saya juga ada masalah. Okay, kalau kita yang kiri, kan kita tulis daripada kiri. So kadang-kadang kita terpadam balik kita punya tulisan tu. Kan ada. Yeah. Baik. Kalau cabaran dulu masa belajar lah, saya kalau tulis kan, kita tulisan kiri,
So tangan kita akan jadi kotor. Dia kan tulisan kita Ditinggalkan bekas di tangan tinggalkan kita. bekas. So, macam mana lah. Itulah cabaran dia. Itu bagi Cikgu Sobi sebagai seorang pengajar kan. Dan ini antara paparan video yang kita tunjukkan. Ini adalah kelas yang dikendalikan oleh Cikgu Sobi sendiri. Yes. Jadi pernah tak mungkin antara komen-komen pelajar dan sebagainya menjadi salah satu perkara yang Cikgu Sobi perlu perlihatkan bila mengajar dengan tangan kiri? Mungkin tak nampak ke pergerakan tu kena berubah sedikit ke? Kadang-kadang adalah dia tak adalah terlalu negatif. Drastik. Ya, tak drastik. Cuma kadang-kadang kan macam saya cakap tadi, kita menghadap whiteboard. Lepas tu kadang-kadang student akan cakap, cikgu block whiteboard macam tu. So saya macam saya notice lah benda tu. Baik. Macam itulah kadang-kadang. Lepas tu yang lain tak ada masalah sangatlah. Dan kadang-kadang juga diorang akan macam mana kita kalau tangan kidal, orang nampak kita janggal. Dia nampak janggal. So dia akan cakap, kalau saya tengok aja, diorang akan tiba-tiba, cikgu kidal ke? Macam tu. Okey. Diorang akan perasan lah benda tu. Cikgu Sobi boleh tunjukkan ke betul ke janggal atau tidak? Sebab saya rasa kita mungkin dalam tahun 2020 ni lebih biasa kita melihat yang betul. menggunakan dengan kidal kan? Boleh, tak ada masalah. Silakan cikgu. Okey. Jadi sementara kita bincang ni, nak tanyalah ada kajian yang mengatakan dahulunya, di kajian yang terdahulu mengatakan mereka yang dengan kidal ni agak sukar mempelajari matematik. Ini dikatakan dululah, dalam kajian 2017 pula mengatakan yang kidal ni lebih bijak ataupun cepat serap matematik ni. Adakah itu betul? Macam mana? Bagi saya benda tu bergantung kepada individu. Sebab kalau kita nak pandai matematik, sama je kita kanan ke, kita kiri ke, kalau kita sendiri tak usaha, sama juga, memang takkan ke mana lah maksudnya. Baik. Okey, contoh saya bagi sini. Okey. Okey, begini Okey, contoh. Okey, sekarang saya ada negatif 3 tambah 5. Okey, kita anggap negatif ni sebagai hutang. Negatif adalah sebagai hutang dan tambah ni positif adalah sebagai duit. Sebab student suka duit kan? Okey, so contoh saya bagi kan. Yes, semua suka duit, betul. Okey, sekarang saya tanya, kalau hutang 3, duit RM5, ada hutang ke ada duit? Ada duit lah. Ada duit, yes, ada duit. So, duit berapa ringgit lagi? 2. So, 2. Okey, sini hutang 3, hutang RM5. Berapa lagi hutang? Hutang ke duit? Yes, hutang berapa? Hutang 8. Yes, hutang 8. Sini, kita ada kalau tak ada simbol kat sini, maksudnya dia positif. Maksudnya duit. Ada duit RM3, hutang RM5. Ada hutang ke ada duit? Berhutang lagi. Yes, hutang lagi. Hutang berapa? Baik, 2. Hutang 2. Yes, begitulah macam tu. Okey, kalau ni negatif 5, hutang 5, duit 3. Berapa lagi? Hutang lah. Yes, hutang 2. Yes, very good. Ini kebat lah ni. Kebat 5 tambah 3 berapa? Lama belajar matematik kan? Yes, 5 tambah 3 berapa? 8. 8, very good. 5 tambah 3? 2, yes. Saya tak nampak kejanggalan itu. Mungkin sebab Cikgu Sobi seorang yang sangat outspoken, seorang yang sangat fun. Tapi antara kekangan lain tu, adakah betul mungkin bagi mereka yang kidal ni ada masalah belajar matematik dulu? Adakah satu perkara yang betul ataupun sebenarnya satu mitos? Saya tak rasa sebab saya ada juga macam beberapa kawan saya yang memang tangan kiri juga dan dia juga top scorer in mathematics. So saya tak rasa benda tu Top scorer ya? Yes, masa saya sekolah dia kiri juga. Lepas tu dia bagus dalam subjek matematik tambahan. So saya tak rasa benda tu tangan kiri tu adalah lemah matematik ke apa. Sebenarnya dia bergantung pada individu lah bagi saya. Baik. Dan juga mungkin terdapatnya beberapa scene ataupun dalam classroom sendiri dalam masa pengajaran itu. Adakah pernah terdapat pelajar yang memberikan komen, cikgu tak nampak lah, ataupun cikgu boleh ubah sikit posisi dan sebagainya. Adakah pernah dapat komen sebegitu? Macam saya cakap tadi lah, pernah lah sebab kadang saya tulis macam ni kan, whiteboard tu kan besar, so saya tulis kadang-kadang dah full, so saya akan macam tutup whiteboard tu block, so student akan tegur cikgu tutup whiteboard. Jadi saya akan cakap, okey mama, saya akan alihkan badan saya lah macam tu. Itu je lah setakat ni yang lain tak ada masalah lah. Baik. Cikgu Sobi ada beberapa mungkin tips lain nak dikongsikan ke antara matematik lain ke yang nak dikongsikan? Sebab kita nak mengenali dengan lebih lanjut bagaimana seorang guru kidal dengan pergerakannya kan? Tips lain, saya tak ada tips sama juga sebab saya rasa kidal dengan kanan beza dia kita cuma tulis daripada kiri ke kanan, tapi kalau beza dia kita tulis ikut arah tulisan. Kalau kanan kan dia macam ni kan, so saya rasa tak ada masalah sangat. Cuma kalau kiri kan kita tak boleh nak letak
tangan kat atas whiteboard. Kita kena pegang sini supaya tak kotor tangan. Seperti mana kita gunakan meja dalam bilik kuliah tu, kita tergantung sedikit lah. Saya ada masalah. Saya ada masalah dulu masa dekat dalam bilik kuliah lah. Sebab kan meja belah kanan kan. Betul, So kita kena macam ni. Ya, betul. Ali Iskandar sebutkan tadi. Selain daripada matematik, adakah terdapatnya mungkin subjek-subjek lain yang memberikan sedikit cabaran bagi mereka guru dengan kidal ni? Cikgu Sobi. Setakat ni saya rasa tak ada masalah untuk fizik ke dan sebagainya. Mungkin perkara yang memerlukan mungkin saya rasa kalau nak pegang barang equipment kan, sometimes kan barang kita equipment. Kalau kita macam belajar sains kan, kita nak potong, contoh kita buat eksperimen kan biasanya pisau tu kan dia biasanya diguna dia kan dibuat untuk orang kanan kan, sebab dekat dalam dunia ni kan 10% je orang tangan kiri. Betul. So mungkin itu ada sedikit kita punya cabaran lah, sebab kalau kita gunting pun, kalau nak gunting pun, kalau tangan kiri, kalau saya guna mesti benda tak tergunting. Dia kena tangan kanan juga. So itu ada punya cabaran dan halangan lah sikit. Baik, Cikgu Sobi, bagi mereka yang ingin hebat dalam matematik dan segala pembelajaran sekalipun, apakah tips yang Cikgu Sobi ingin kongsikan hari ini? Tips dia bagi saya, kena buat latihan selalu. Latihan kena buat selalu. Lepas tu kita jangan rasa maths tu susah. Jangan rasa maths tu susah. Maths tu sebenarnya senang. Sebenarnya murid yang suka buat mentality tu, diorang belum belajar lagi, diorang dah cipta sendiri mentality mengatakan maths tu susah. Tapi sebenarnya maths tu adalah mudah. Kita kena banyak buat latihan lah. Baik. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Siti Fatin Sobirah Muhammad Syarul Zaman, juga dikenali sebagai Cikgu Sobi, atas masa dan juga perkongsian. Rupanya tak senang. Cikgu pun perlu adaptasikan diri sendiri untuk memastikan pembelajaran yang terbaik buat pelajar-pelajar sebagainya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Terima kasih. Kita meraihkan mereka semua sebenarnya sama tangan kanan, tangan kiri, tak kisah. Tapi pastinya kita meraihkan keunikan dan juga usaha kita untuk mengatasi segala halangan dan sebagainya. Sebelum kita berehat, ada satu yang ingin diwawarkan kepada anda semua. Tahukah anda bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan seperti COVID-19 ada persamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun, jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah. Bersama-sama kita melawan denggi. Ini antara simptom yang kita ingin paparkan kepada anda untuk anda kenal pasti dan sentiasa berwaspada sekiranya anda mempunyai sebarang simptom. Anda perlulah berjumpa dengan doktor secepat mungkin kerana ini berkaitan dengan keselamatan anda, dengan kesihatan anda sekeluarga. Lawan denggi bersama Shield Talks. Kita akan berehat selepas ini, tapi sebelum itu kita akan bersama dengan rakan setugas saya, Fazli Fuad, untuk perkongsian yang seterusnya. Silakan Fazli. Okey, baik. Terima kasih Sofia. Sofia tadi menyentuh berkenaan dengan pandemik COVID-19 yang belum kita tahu bilakah bakal berakhir, dan bercerita berkenaan dengan COVID-19 ini, saya percaya ramai di antara kita yang mungkin terkesan daripada segi ekonominya kan. Kalau nak pergi beli barang ke apa kan, takut barang tu mahal dan sebagainya. Tetapi jangan risau kerana pihak Pasaraya Maidin sekarang ini sedang ataupun akan membuat program ataupun kempen Oh Maidin, di mana saya percaya ini adalah untuk membantu masyarakat untuk membeli belahan dengan harga yang murah. Belilah buatan Malaysia. Baik, bersama dengan saya sekarang ini Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Mohammed Holdings Berhad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudah datang. Dan untuk pengetahuan anda, sedarkah kita bahawa sekarang ini Pasaraya Maidin ada 68 kesemuanya, termasuk Sabah dan juga Sarawak, dan dengan ceritanya bakal untuk membuka lagi Pasaraya Maidin di Jengka. Itu kita terpaksa beritahulah kan. Kan. Baik, permulaannya mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana lah agaknya boleh tercetus idea untuk kita membuat kempen Oh Maidin ini, Datuk. Pertama, kempen dia bukan Oh Maidin. Oh Maidin. Kenapa tak cakap pun tak, saya pun excited ni. Kempen dia Oh Maidin. Oh, dia punya berbeza. Dia kena macam tu. Kena macam tu. Oh Maidin boring. Okey. Oh Maidin. Oh Maidin. Okay. So dia begini. Dia begini sebab apa? Nombor satu, bulan kemerdekaan. Ogos. Yang kedua, memang this COVID-19 punya masalah, nak pergi shopping. Ramai yang terjejas lah. Betul. Katakan. Dan lagi satu, ulang tahun Maidin yang 63. Dia so, sama kombinasi macam ni biasanya kita buat ni buat kat pentas, adalah acara terkeluar surat khabar aja macam ni. Jadi tahun ni kita buat berlainan sikit. Kita pakai social media dan kita pakai TV3. So kita panggil ni
Oh My Day ni is a brand festival di mana 100 jenama-jenama brand akan bagi offers lah yang betul-betul murah, dan pada masa 20 hari bulan saja awal Muharram. Awal Muharram tu bukan saja kita nak kata nak jual barang, tapi we will do a massive CSR ni. Jadi apa-apa yang kita dapat kita akan bagi balik pada masyarakat. Masa dia awal Muharram. Betul. So apa yang akan jadi tu pada 20 hari bulan, pukul 2 petang sampai pukul 3.30, ramai boleh beli online on Shopee, lebih kurang pasal 63 barang, 63 sen. Jadi ada beg lah, ada Milo, ada Dynamo. Saya pun tak sabar ni nak tahu ni apakah barangan yang 63 sen ni. 63 sen. So dia banyak. Dia dalam talk show tu dia adalah artis-artis ada Black, Eci Diana Rosa, Diana Daniel. Okey. Lepas tu Hazama, ada penyanyi juga. Ramai lah sebenarnya. Dan ada cook show. Chef Naim dengan Chef Nick Michael ni akan masak barang buatan Malaysia. Okay? Then they will compete. Dan semua ni dapat poin-poin lah. Dapat poin. Jadi lagi satu yang mustahak lagi sekali, bukan saja barang, boleh beli Maidin voucher. Biasa harga Maidin ni memang dah murah. Jadi Maidin voucher ni RM100 dengan RM50 ni, RM100 itu boleh beli harga RM95. Dan siapa-siapa beli voucher Maidin voucher ni yang RM100 dengan RM50 akan dapat, bolehlah dapat insya-Allah. Ada lucky draw kereta Myvi. Itu saya nampak tadi ada kereta Myvi, ada Proton F70 kan. Jadi mungkin mereka nak tahu macam mana caranya nak menang kereta tu dalam masa sama juga. Kalau nak menang kereta yang Myvi tu senang aja. Beli voucher Myday yang RM100 dah lah dapat RM95 dan RM50 dapat RM47.50. Pergi shopping kat Myday, there will be a lucky draw pada show tu pada pukul 3 lebih petang tu, dan dapat kereta Myvi. Yang Proton ni is another one, yang lagi satu ni, dia kempen beli barang kat Myvi pakai debit card, RM63 barang, beli dan boleh dapat 3 kereta Proton. Okey, bukan saja 3, lagi 6 orang boleh dapat voucher RM1,000 untuk membeli belah di Myday. Ada voucher RM500 juga, bukan seorang. 6 orang. Wow. So, I mean, it is massive. It's massive. Betul. It's massive. Jadi, kalau anda kata mereka ingin menyertai kempen ini, saya percaya mereka harus melihat program kempen Oh Maidin. Okay. Pada jam 2 petang di TV3 bermula 20 Ogos nanti. Iaitu kita tahu 20 Ogos nanti merupakan awal Muharram, ya. Jadi sesuailah untuk kita menonton sisi keluarga. Mungkin Datuk nak kongsikan ada voucher-voucher dengan cerita. Tak, voucher ni tadi voucher saya yang RM100 itu RM90. Jadi 10% off. Dah lah barang Maidin murah. Voucher tu RM90. Yang RM50 itu RM47.50. Itu yang akan dapat kereta Myvi itulah. Dan dalam game show ni, ada artis-artis. And dua tim artis ni dia akan compete among each other. Dapat point, ada dapat ganjaran. Dan semua ganjaran ni kita akan bagi kat CSR. Ada hamper challenge. So artis A dengan artis B ni contohnya dia akan buat hamper lah. Buat hamper tu, tengoklah mana hamper yang cantik sekali. Dan dia akan bagi hamper tu pada masyarakat. Dan saya percaya setiap kempen yang dilakukan daripada pihak Maidin, saya pasti ada objektifnya, ada sasaran-sasarannya. Mungkin Datuk boleh kongsikan? Sasaran kita rakyat Malaysia. Sebab dekat Maidin ni, ramai pengunjung Maidin ni dia B40 and M40. Okay? Jadi dalam harga kita bagi harga murah dan dalam merdeka dan lagi awal Muharram, I think this is the best time lah. Kita buat sesuatu dan kita bagi balik pada masyarakat. Jadi kenapa agaknya rakyat Malaysia tidak harus melepaskan peluang untuk menyertai kempen ini, Datuk? Harga dia, oh my day. Saya sukalah Datuk punya tagline ni. Saya pun dah tiru pun tak boleh. Oh my day. You know, it's also my Malaysia of course. Betul. And Din. Daripada hati kita lah. Dan kita nak buat, kita nak bagi pada masyarakat. You know, Maidin memang ramai akan pergi ke Maidin biasa pun. Biasa ramai pergi.
Tapi saya rasa, I think it's a way of giving back to society. Sekarang ni susah ni. Orang ramai-ramai susah sekarang. Betul. So this is the time to give back. Ya, dalam masa sama juga kita menyokong sebenarnya untuk kita membeli kempen barangan buatan Malaysia dalam masa sama juga, Datuk. Jadi, Datuk, terima kasih ucapkan kepada Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin, Pengarah Urusan Maidin Mohammed Holdings Berhad, kerana sudi datang bagi berkongsi tentang kempen. Saya nak cuba. Oh Maidin! Minta maaf kalau salah ya. Jadi sekali lagi, kempen Oh Maidin The Brand Festival akan dilancarkan pada 20 Ogos sehingga 1 November 2020. Nikmati pelbagai tawaran hebat dan ganjaran menarik bernilai lebih 6.3 juta ringgit. Dan anda harus untuk menyaksikan siaran langsung Oh Maidin pada 20 Ogos 2 petang pastinya di TV3. Okey, banyak lagi perkongsian yang menarik dalam Malaysia hari ini. Segalanya dalam Malaysia hari ini. Kita nak berhenti bereaksi seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih, Datuk. Hajah Faiza Baumi Said Ahmad, seorang pemborong beras dan rempah kari tersohor di Malaysia. Pada tahun 1964, wanita kelahiran Mesir ini telah berhijrah ke Malaysia kerana mengikut suaminya. Selepas kira-kira 3 bulan berada di Malaysia, ibu kepada 7 orang anak ini mampu menguasai bahasa Melayu kerana sifatnya yang peramah dan suka bergaul dengan jiran-jirannya. Hajah Faiza mula berkecimpung dalam bidang perniagaan sejak kecil lagi. Wanita berperwatakan lembut ini pernah menjadi juruwang di kedai milik bapanya. Apabila di Malaysia, wanita berusia 60-an ini bermula mengambil upah menjahit sulaman dengan modal RM4 dan menjual pelbagai barangan dapur. Syarikat Faiza telah menerima pelbagai anugerah termasuk pemborong terbaik pada tahun 2000, anugerah kecemerlangan operasi Padi Beras Nasional Berhad (Bernas) pada 2001 dan anugerah emas bagi beras Taj Mahal oleh Reader's Digest Super Brand. Syarikat Faiza mengambil kesempatan untuk menjadi salah satu penaja bagi program Bersamamu sejak mula rancangan berusia 15 tahun itu ditayangkan. Sejajar dengan itu, pengguna yang membeli produk syarikat Faiza juga akan menyumbang untuk tabung Bersamamu TV3. Kejayaan syarikat Faiza Sendirian Berhad yang terkenal sebagai sebuah syarikat pemborong beras mementingkan kualiti produk yang tinggi bukanlah satu jalan yang pintas. Sebaliknya, ia lahir dari kerja kuat, kecekalan, keberanian dan keyakinan bahawa rezeki itu tidak akan datang bergolek. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan ini bingkisan yang sangat istimewa kepada anda yang mencari-cari inspirasi. Dapatkan buku ini, buku berjudul Pengasas Beras Faiza dan disebutkan di sini hanya bermodalkan RM4 sahaja. Saya yakin Allah ada dalam setiap langkah saya. Kisah liku hidup dan rahsia kejayaan. Dan yang lebih menarik ditulis oleh anak sulungnya sendiri. Jadi hari ini kita cerita lebih lanjut bersama dengan dua tetamu istimewa. Sebelah saya ialah Puan Hajah Faiza Baumi Said Ahmad, Pengarah Urusan Syarikat Faiza. Assalamualaikum Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok dapat jumpa Hajah. Ya, saya rasa kali pertama saya temu bual ni selepas sekian lama Hajah bersama dengan Bersamamu. Dan di sebelah Hajah ialah Dr. Salwa Abu Bakar, Pengurus Besar Kanan Syarikat Faiza. Assalamualaikum Dr. Anak sulung ya. Saya tertarik sebut darah kacukan berwajah Jawa. Dalam buku ni ada disebutkan. Baik, sebelum kita cerita tentang buku ni, Hajah barangkali boleh kongsikan sikitlah tentang situasi kesuraman perniagaan sekarang kan, tapi Hajah masih lagi berupaya untuk menghulurkan sumbangan. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya saya memang cita-cita saya memang untuk kita nak membantu sebab rezeki yang Allah beri bukan hanya untuk kita seorang. Untuk kita agihkan. Sebenarnya Allah yang punya, bukan saya punya. Dan dengan sebab orang ramai yang membeli produk kita, kita lagi dapat menyumbang program Bersamamu dan lain-lain. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, kami di Media Prima juga mengucapkan jutaan penghargaan 15 tahun ya, kita bersama-sama dan ini satu yang luar biasa lah. Dan apa yang membuatkan Hajah terus bermotivasi untuk memastikan dapat dilakukan amal kebajikan seperti ini? Sebab hasrat saya dari mula sekali meniaga daripada tahun 64 memang saya suka. Untuk usaha, untuk saya cuba apa yang
yang produk yang kita nak buatkan tu untuk orang Islam makan. Untuk orang semua rakyat Malaysia makan barang yang halal dan tayyiban. Start daripada rempah, daripada berbagai-bagai. Produk saya buat sampai sekarang still masih saya usaha cari produk yang baru untuk saya buat. Untuk diketengahkan dan untuk diberikan yang terbaik kepada masyarakat. Baik, kita kalau boleh nak kongsikan tentang pengalaman bersamamu kan, Hajah sesekali turun padang untuk bertemu juga memberikan diri share langsung dalam program. Dalam usia begini masih lagi gagah, apa yang mendorong Hajah untuk terus mengikuti? Sebab kadang-kadang bila dah jadi mengendalikan syarikat besar, biarlah orang-orang bawah saja yang pergi menjalankan kerja, tapi Hajah masih lagi turun padang. Sebab saya suka pergi turun padang tu supaya bila kita pergi jumpa orang insaf. Kita terasa bagaimana orang susah. Sekurang-kurangnya kita dapat beri nasihat sikit. Kita dapat pengalaman tengok macam mana orang tu susah. Dan orang ramai juga bila tengok pun, daripada saya duduk kat rumah, duduk dekat office saja, sekali-sekali saya kena turun padang juga, kena tengok. Jadi lagi sihat. Bila kita berjalan, kita lagi kita seriakan, kita tengok orang macam mana, keadaan orang susah. Dan nampak Alhamdulillah, ramai juga orang yang membantu. Alhamdulillah. Jadi Hajah pun dapat manfaat, yang dikunjungi pun dapat manfaat juga. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita nak cerita tentang buku ni. Saya tak sangka buku ini sangat menggamit kita pembaca daripada awal sampai ke saya tak sempat nak habiskan, tapi awal-awal ni pun dah cukup menarik. Dr. Salwa boleh kongsikan bagaimana tercetusnya idea untuk membukukan kisah hidup ibundanya ni? Saya sebenarnya daripada awal lagi masa saya belajar, memang Umi memang adalah idola saya dan adik-beradik kami. Sebab kami lihat macam mana mama begitu gigih, tak pernah putus asa. Dan selepas tu apabila Umi dah masuk ke dunia beras pula, sebelum tu rempah apa semua, setiap kali bila berjumpa dengan siapa-siapa saja mesti soalan sama je tanya. Ada yang kata puan daripada Penang ke? Ada yang kata puan daripada Pakistan ke? Ramai nak tahu yang sebenarnya Umi ni berasal daripada mana dan macam mana boleh start perniagaan tu bermula, macam mana Umi boleh jual beras. Macam mana Umi start dengan, lepas tu Umi selalu cerita, Umi rajin beri talk ke sana kemari, dekat student pun beri. Jadi Umi selalu cerita, Umi start daripada RM4. Itu lagi orang nak tanya, orang nak tahu. Terutama sekali yang baru nak masuk dunia perniagaan. Yang dah jatuh, macam mana nak naik balik. Itu kena baca buku untuk tahu detail lagi. Saya pun mula tertanya, RM4 apa berniaga modal RM4 ni? Dalam buku ni barulah saya tahu rupanya RM4 tu modal dan dapat untung RM2 katanya. Daripada RM4 tu dapat untung RM2. Apa bisnesnya? Anda boleh baca buku ni. Dan koleksi gambarnya sangat mengagumkan. Ni macam kita tengok Facebook, Umi daripada kecil sampai gambar sekolah pun ada. Gambar sekolah rendah pun ada. Dan ada peristiwa yang berlaku ketika sekolah juga, mengalami kemalangan dan sebagainya. Memang Umi Hajah simpan gambar-gambar ni semua ya. Dia ambil daripada Kahirah, anak usaha Dr. Salwa. Untuk mencari telefon adik-beradik saya semua sekali ada tak simpan gambar lama. Dia orang kirim kasih gambar. Itu yang ambil masa lama tu sampai dekat 5 tahun. 5 tahun ya untuk dihasilkan. Okey. Ini gambar sekarang, ini sebelum. Jadi kebanyakan koleksi di Kahirah lah. Ya, daripada kecil sebab saya pun dilahirkan di sana kan. Jadi gambar-gambar banyak di kat sana. Jadi itu yang ambil masa memang lama lah sebab kita collect daripada Malaysia. Gambar-gambar lepas tu daripada sana lagi kan. Dr. Salwa bukan hanya penulis saja tetapi ada jawatan besar dalam syarikat Faiza ni. Jadi masa bila dicari masa untuk menulis ni? Itulah sebab saya pun sebenarnya bukan penulis. Saya punya background pun bukan orang bahasa. Jadi memang ambil masa lama. Jadi saya buat sambil-sambil, sambil bekerja, sambil saya draft, saya hantar editor, edit bahasa, adik-beradik edit bahasa saya. Itu yang kadang-kadang bila orang baca orang kata, seriously, takkanlah 5 tahun baru siap. Saya kata, saya kumpul cerita, kumpul gambar, betulkan ayat, apa semua sekali. Sampai memang 5 tahun baru siap. Tapi 5 tahun yang berbaloi lah. Sebab bahasa yang digunakan sangat mudah difahami. Sesiapa saja capai buku ni boleh duduk dan akan terus meneliti satu helaian. Umi ada baca? Baca sampai habis. Umi ada komen ke penceritaan ini?
Sebab ini apa yang saya cakap dia menulis. Okey, baik. Maknanya kisah benar. Kisah bukan benar. hanya menulis ini tak. Ya, alhamdulillah. Kadang dia panggil orang rakamkan percakapan saya. Lepas tu dia sema, kadang malam-malam dia sema, dia menulis. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau siapa yang baca ni memang jangan putus asa lah. Betul. Tidak putus asa dan juga nak menjadi inspirasi, inilah sebaik-baiknya. Nak dapat di mana ni, doktor? Ini dekat faizashop.com. faizashop.com ya. Dengan karangcraftmall.com. Karangcraftmall. Okey, dapatkan buku ini. Dapatkan buku ini dan anda akan rasa macam sesuatu yang boleh anda pelajari daripada perkongsian Hajah Faiza. Terima kasih banyak atas perkongsian mesti cerita ini ya. Dan kita juga nak meraihkan kehadiran Hajah Faiza dan juga Dr. Salwa kerana Syarifah Faiza ingin menghulurkan satu lagi sumbangan selepas hampir 12 tahun bersama dengan kita di Bersamamu ini. Ada lagi sumbangan yang dihulurkan, jadi kami sangat-sangat bersyukur. Dan untuk itu saya persilakan Datuk Dr. Syed Hussein Al-Junaid, pengurusi kumpulan Media Prima untuk tampil dan bersama-sama kita raikan upacara bersejarah ini ya untuk menerima sumbangan ini. Silakan Datuk. Silakan. Ya. Okey. Ini daripada syarikat Faiza, sumbangan RM150,000. Ni macam ada kena-mengena dengan 15 tahun tu ya, Hajah ya? Yang sebenarnya bukan duit saya. Duit orang ramai. Ya. Semua orang yang membeli produk Faiza dapat menyumbang bersama. Baik. Itu yang tuliskan pada plastik beras tu kan? Siapa beli tu kan rasa seronok sebab dia dapat menyumbang sama. Betul, alhamdulillah. Datuk, sepatah dua kata. Silakan. Assalamualaikum. Saya bagi pihak Media Prima dan kru produksi Bersamamu menekankan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Faiza Bayoumi Sheikh Ahmad kerana telah memberi sokongan selama 15 tahun sejak kita on air. Dan juga ini akan memberi manfaat kepada keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih dan juga pada penderma yang telah bersama-sama kami di dalam rancangan Bersamamu yang juga telah menderma dan juga tabung NSTP Media Prima Humanitarian Fund juga. Terima kasih. Terima kasih Puan Hajah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita doakan yang terbaik untuk Syarifah Faiza. Hajah dan Dr. Terima kasih. Datuk, terima kasih banyak juga sudah menerima sumbangan ini bagi pihak Media Prima. Dan kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang artis muda yang sedang meningkat naik. Teruskan bersama kami. Masalah yang aku hadapi, jiwa sunyi ditenggelami sebuah bukti. Sakit hati ini hanya Tuhan yang tahu. Diriku disakiti walaupun ku tak mahu. Ku hanya rela berteman sepi di dalam gelap. Aku menari, ku hanya mahu diri disayangi. Walau masih hidup, tak pun sudah mati. Oh yeah. Aku cuba buka mata, lihat dunia, tapi malamnya masih sama ya. Masih sama, tak berubah. Oh kejamnya sang pemangsa, buat aku terluka. Ku bersuara lalu terpana, hatiku musnah di belai dusta. Jiwa hilang, ku hanya rela berteman sepi di dalam gelap. Aku menari, ku hanya mahu diri disayangi. Walau masih hidup, tak pun sudah mati. Oh yeah.
Baik, apa Masih khabar? lagi feeling lagu. Feeling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya ingat lagu Lama dah jumpa. Menari dalam gelap, saya ingat menari Ingat nama macam menari ingat. tajuk dia. Tadi? Actually dia menari dalam gelap ni dia expression lah. Expression. Kebanyakan nampak. orang yang kena anxiety attack ni sebenarnya dia orang tak tunjuk diri dia orang kat luar semua. Banyak kan dia orang tunjuk diri dia orang yang happy apa semua kan. So that's why saya letak tajuk menari dalam gelap sebab usually orang-orang yang kena anxiety ni dia orang akan feel alone and dia orang akan start thinking memikirkan benda-benda yang kebimbangan yang tahap maksimum maksimum lah macam Kenapa memilih isu ini untuk dijadikan lagu? sebab saya sendiri ada experience, saya sendiri kena. Sebelum ni saya tak pernah fikir pun pasal anxiety atau depression. Saya rasa macam benda ni benda normal. Tapi baru-baru ni semenjak PKP dilaksanakan, masa dua hari sebelum PKP dilaksanakan, saya kena anxiety attack. Jadi saya rasa bimbang dan saya dah pergi ke klinik. Mula-mula saya pergi ke klinik, doktor cakap, "You fine, tak ada masalah apa semua." Jadi saya tak puas hati. Saya pergi ke hospital pula. Saya pergi ke hospital. Hospital kata tak, dia dah buat blood test, x-ray, semua dah buat swab sekali. Tak ada masalah sebab saya risau tuan-tuan ni kena COVID-19 ke apa benda kan. Mesti kita ada that thoughts lah sebab masa tu kes pun dah berapa ratus semua kan. So everyday, so itu yang membuatkan saya risau. Dan saya join satu group di Facebook yang bernama GERD and Anxiety. Daripada situ saya learn, ramai sebenarnya orang macam saya. Awak ada GERD ke? Saya pun ada GERD juga. Ada GERD juga? Ya, saya pun ada GERD juga. Sama. Okey, acid reflux. Okey. Ya. Saya tahu perasaan tu macam mana. Jadi, disebabkan PKP itu membuat awak rasa lebih runsing, lagi gemuruh dan sebagainya. Jadi, menulis lagu ni adakah ia membantu Ryan untuk mengatasi perasaan tu? Yes, jadi saya rasa ramai dan everyday saya tengok post di Facebook dan di grup tu ramai yang mengatakan macam diorang tak dapat nak sembuh dari situ. Alhamdulillah saya dapat recover. Alhamdulillah saya dapat recover dengan masa yang singkat. Tak adalah kata fully recovered tapi saya dapat recover yang saya dah tahu macam mana nak control the anxiety. Itu yang paling penting. Sebagai seorang yang kena anxiety ni, you have to control. So pesanan saya kalau yang kena anxiety ni, you need to understand that you kena control your feelings. Jangan terlampau bimbang. Dan kenapa saya tulis lagu ni? Disebabkan I feel that this song boleh relate to people. Dan orang-orang yang kena anxiety dia akan memahami dari segi lirik yang saya tulis bersama kawan saya. Dia pun juga merupakan producer dan dia juga seorang yang kena anxiety juga. Nama dia Hail Nuan. Dah baru lagi 18 tahun lagi. Tapi still masalah ini adalah satu masalah isu yang mana daripada umur 16 sampai ke maybe 40, 50 yang kena ada masalah ini dan ini merupakan satu isu. I think it's a new disease ke apa kan untuk this era. Ramai orang kena. Sebelum ni saya ada persepsi yang mengatakan macam come on. Apa yang nak bimbang sangat? Kan apa yang nak bimbang sangat? Tapi bila dah kena sendiri saya dah Allah. Jadi baguslah sebenarnya macam Ryan sedar kan tentang anxiety ni, terkena juga dan dalam masa sama membuat lagu untuk memberi kesedaran kepada mereka yang mungkin terkena anxiety juga. Betul. Kan? Jadi mereka yang mungkin ada terkena anxiety boleh dengarkan lagu ini bagi liriknya. Jadi mungkin mereka boleh hadam. Betul. Kan? Jadi mereka mungkin boleh adaptasi lagu tu dan kehidupan seharian mereka. Betul. Itu yang saya nak sampaikan lah. Saya rasa itu yang saya nak sampaikan. Yang paling penting kita tengok respons daripada YouTube dan juga Facebook ni pun orang ramai yang kata lagu ni relate to them. Dan itulah yang saya nak daripada saya menjalankan tanggungjawab saya sebagai songwriter dan sebagai seorang penyanyi. I feel like bukan all songs untuk dijual, but it's more konsep lagu Menari Dalam Gelap adalah konsep yang sharing. It's all about sharing the concept of the idea of the song. It's all about sharing itulah. Very strong. Ini satu konsep yang matang. Yang biasanya kalau buat lagu tu untuk dapat like, dapat views di YouTube views dan sebagainya kan. Ini ada message yang disampaikan. Yes. Saya rasa penting sangat benda tu kan. Awareness. Right. Bermakna Ryan buat lagu ni yang barangkali yang berhadapan dengan anxiety ni boleh relate. Yes. Adakah message ni juga untuk orang sekeliling yang supaya mereka faham kelompok seperti anda? Correct. Betul. Ya. Seperti mana macam saya pernah berada yang di golongan yang belum faham pasal anxiety. So this song boleh explain about that. That's why saya letak satu tajuk yang menari dalam gelap. Apa yang menari dalam gelap ni sangat ni kan. So dalam lirik tu people will understand macam kita cakap sakit hati ini hanya Tuhan yang tahu. So mostly kalau kita explain ke orang pun
secara cakap orang belum tentu akan faham. Tapi mungkin saya sebagai seorang penyanyi, saya rasa why not? Saya ekspreskan cara penyampaian saya dalam lagu. Dan dibantu lagi dengan muzik video yang cukup bermakna. Thank you. Mas Ryan, satu macam orang kata pendekatan yang cukup bagus dan orang kata powerful lah. Ini banyak membantu ramai lagi sebenarnya mengalami situasi ini tapi tak tahu nak buat apa. Betul. Itu yang sebab tu saya fokus on lagu ni. Dan insya-Allah next month saya akan keluarkan lagu yang single. That one itu kita borak lain lah. Selamat Jaya, all the best. Thank you so much. Semoga sampai kepada sasarannya dan membuka mata tentang situasi ini. Kita sampai penghujungnya juga. Dan pasti terima kasih kepada anda semua meluangkan masa hari ini. Esok kita bawakan topik yang sangat menarik, transformasi kenderaan unik. Daripada kereta jadi benda lain. Okey. Terima kasih Ryan sekali lagi. Terima kasih. All the best. Thank you. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. See you selalu. Bye. Apa kau dengar? Bukan dariku. Jangan percaya kena aku benar. Ikhlas cintai kamu. Jangan curiga niat hatiku. Bila ku sama dia aku coba jaga semua batasku. Bila ku tiada kau fikirkan bukan. Perasaanku bukan untuk kau permainkan. Apapun yang lelaki kau yang mungkiri janji. Alasan sudah pasti sudah menguak aku. Bila kau tanyakan aku banyak soalan, aku berikan kamu segala jawaban. Apapun yang lelaki kau yang mungkiri janji. Alasan sudah pasti sudah menguak aku. Nanti biarpun kau mahu pergi, ku masih diri menanti. Terima darimu, fahamilah aku, jangan kau sakit. Tapi aku kan sentiasa janji, yang Isa sebagai saksi. Ku cintai kamu sejujur hatiku, jangan kau sakit hati. Salimah, jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Saat yang dulu ku lemarimu jadi temanku, tapi engkau tolak. Hancur harapan aku. Seringkali aku minta kau pertolongan, tapi kau buat sambar makan rambutan. Kau buat aku, hatiku tahan pilu. Lidahku jadi keluh, badanku terkaku. Hey, jangan kau sakit hati. Salimah, jangan kau sakit hati. Salimah, nanti biarpun kau mahu pergi, ku masih diri menanti. Terima darimu, fahamilah aku, jangan kau sakit. Tapi aku kan sentiasa janji, yang Isa sebagai saksi. Ku cintai kamu sejujur hatiku, jangan kau sakit hati. Salimah, jangan kau sakit hati. Salimah, kan ku dah kata sayang, aku kan pernah aku curang, jujur ku cintai. Kan ku dah kata sayang, aku jangan kau sakit hati.